istilah ada untuk merupakan ahli keluarga kepada ya, bahkan buku jadi kalau daripada datuk dia dua besar dia punya moyang kan ya. Jadi untuk latar belakang beliau beliau dulu pendidikan beliau ialah waris Melayu kepada bangsa. Kemudian pergi kepada studi antarabangsa. Kemudian beliau itu mengambil undang-undang dan juga di antarabangsa undang-undang syariah. Kemudian beliau pergi ke Jordan dalam tata hakiman Islam. Kemudian di negara tugas beliau sedikit untuk latar belakang supaya kita tahu. Beliau itu pernah jadi mengaku sebagai semua beda dan pengacara Mahkamah Tinggi Melayu. Kemudian beliau itu merupakan mantan kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim, Mesti Islam Antarabangsa. Dan beliau itu menjadi sempat masa beliau mantan kebukanan sisi kajian statistik Islam Malaysia ikut beliau dulu masa program Jabatan Mufti Pahang. Seterusnya beliau itu pernah menjadi penyelidikan fatwa Jabatan Mufti Kerajaan 9 pada 2016 hingga September 2018. Jadi sekarang beliau berjawatan sebagai Jabatan Kuasa Penegak Hukum Syariat Syarah Negeri Pahang November 2020 hingga sekarang jadi itu antara jadi mudah-mudahan kita meraihkan beliau dan mengucapkan terima kasih kerana beliau satu datang untuk sini dan sebenarnya beliau itu kehuduran sikit terlambat sikit kehuduran sikit jadi termohon tidak lupa saya tak lupa kepada yang belakang insyaAllah yang mulia itu besar dia duduk di belakang dia terangkan kehadiran pengundi masjid belakang dan kepada usaha kepada edit masjid imam terus yang terbilang dan semua ahli muslim imam yang dirahmati sekalian. Jadi saya serah kepada beliau untuk menyampaikan ceramah beliau yang memperkasakan ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, tuan-tuan ustaz, tuan imam, tuan Bilal, yang amat mulia Tengku Besar pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat dan sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang kita memfokuskan kepada
memperkasakan akidah ahli sunnati wal jamaah. Saya mohon maaf, 2 faktor kelewatan. Satu, start semalam kena serangan gout, go out. Jadi yang kedua adalah ada lagi satu masjid nama sama Sultan Ahmad Shah, jadi saya pergi ke situ. Tengok imam dah start nak baca Quran berjamaah, silap masjid rasanya. Tapi alhamdulillah tak jauh sangat, dalam 5 minit sampai di sini. Apapun saya diberi indikasi tadi, iaitu diberi sedikit lebih masa lah ya. Tidaklah betul-betul isyak terus kena berhenti, tapi boleh lajak mungkin tak sampai melebihi jam 9 insya-Allah. Yang kedua, diperkenalkan saya tadi adalah sebelah ayah sebenarnya, yang katakan daripada Tukku Tuan Besar dan sebagainya, rahmatullah alaih. Tapi kalau sebelah ibu, saya tu orang faham, kerana datuk saya Said Umar Al-Habsyi, beliau dulu orang Pahang, berkahwin pun ada isteri di Pahang. Kemudian pergi ke Terengganu mengiringi Tengku Ampuan Mariam, berkahwin dengan Sultan Terengganu. Jadi terus dia menetap di situ, Sultan Sulaiman masa itu. Dia menetap dan berkahwin dengan nenek saya. Di itu sebelah ibu. Jadi alhamdulillah lah, sikit sebanyak kita kata sebelah Pahang ni ada juga lah wali-wali kita sini. Yang kedua, sudahlah tak sihat, tak cakap KL itu lemah, agak kerakeh. Jadi kalau cakap Terengganu agak-agak orang sini, orang Pekan boleh faham tak? Boleh, alhamdulillah. Jadi saya lega sikit lah kita cakap bahasa Terengganu berbanding bahasa KL itu. Bukan tak boleh cakap, memang kita duduk lama dah KL, beli rumah apa semua KL. Tapi kok mana pun sedap bahasa mak ya kita juga lawas sikit. Jadi fokus kita adalah akidah, nak memperkasakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah tu apa dia? Dia daripada perkataan asal dia ada 3 huruf, ain, qaf, dal, aqadah. Aqadah ni dari segi bahasa berarti mengikat atau menyimpul. Sebab itu kita kata akad nikah. Maknanya apa? Maknanya kita simpul antara ijab dan qabul. Jadi suami isteri lah. Saat ni orang yang lain tak halal. Bila sudah disimpulkan ijab dan qabul, sudah jadi sah suami isteri. Cuma orang Melayu dia tukar sikit jadi angkat nikah. Bila nak angkat nikah? Angkat bagaimana pula? Asalnya perkataan Arab aqad. Dalam konteks akidah berarti simpulan keimanan. Dia ikat kemah dalam hati, dia tak boleh ubah dah. Itu beza dengan fiqh. Fiqh kadang-kadang dia berubah. Dulu kita mayang subuh awal 10 minit, dia buat kajian-kajian nak tahu kira-kira balik, dia kata sepatutnya 10 minit lewat masuk waktu subuh. Dan ada setengah sejik kita tengok kan, kapek dia segong gitu. Rupanya ada orang mari ukur pula, dia kata kiblat lari sikit. Itu fiqh. Masih ada ruang untuk berubah. Ghalabatu zon, berat sangka. Tapi kalau akidah, standard dia standard yakin. Dia tak boleh sangka-sangka dia. Percaya tak ada syurga? Percaya. Tapi tak tahu lah kalau tak ada. Boleh kata kok. Tak boleh gitu. Kalau fiqh tak ke? Awak ni mayang ngadap kiblat tak? Kira-kira orang ngadap kiblat dah, tapi tak tahu barang jauh. Betul tak? Kecuali kita mayang depan Kaabah, baru kita yakin betul-betul kita ngadap Kaabah. Baru kita mayang di Pekan Pahang ni, kita agak-agak je. Tapi tak apa lah, bab fiqh tak apa. Bab akidah tak boleh macam tu. Standard akidah ni, dia mesti yakin. Sini dah jadi goyang pegangan akidah di sunnah wal zaman kita ni. Orang buat main dalil yang tidak yakin, dalil yang tidak qat'i, dia buat jadi bahan untuk akidah. Kalau kita ngaji ikut style lama, ngaji tauhid, dan saya harap dan saya percaya di Pahang ni masih hidup lagi pengajian-pengajian tauhid sifat 20 ni. Dia akan mula dengan mabadi ilmu yang 10. Permulaan ilmu yang 10, al-mabda'ul awal hadduhu. Ta'rif dia, apa definisi ilmu tauhid. Dia akan ada disebut situ yang didatangkan dengan dalil-dalil yang yakin. Learning orang buat hari ayat mutasyabihat pula, buat jadi pegangan akidah. Dia kata tak yakin kan, Ustaz, ayat Quran. Ayat Quran mana boleh tak yakin? Situ kena tegang dulu nombor 1. Yakin ni kita sebut qat'i, utuh, tak ada dah kemungkinan gini gitu. Dia daripada 2 sudut.
Sudut yang pertama adalah as-subut. Pertanyaan dia, betul tak hak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bukan daripada Nabi? Hak tu ayat Quran yakin. Tak ada keraguan bahawa ayat Quran ni daripada Nabi ke bukan daripada Nabi, memang yakin daripada Nabi kerana Al-Quran tu sapa dengan jalan mutawatir. Apa makna mutawatir? Bilangan perawi yang ramai. Sekira-kira takkanlah selama tu pakat nipu belaka. Takkanlah selama tu pakat salah belaka. Seorang dua mungkin dia terlupa. Seorang dua mungkin dia tak ingat. Ni tangga ramai tu mesti yakin dah. Tak. Macam kita yakin, aku ingat dalam di Perdana Menteri Malaysia, tukar kalau belakangan ni, dulu jangan-jangan tukar, kita ingat Perdana Menteri kita, Ismail Sabri. Kok salah macam kawan tu kita interview, tanya apa nama Perdana Menteri Malaysia, dia tentang Sabri Yaakob. Masa orang lain, Sabri Yaakob. Ismail Sabri orang lain. Jadi, kita sekarang ni, ramai antara kita tak tengok pun. Ya, Datuk Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri, akak supah jadi Perdana Menteri, kita tak tengok pun. Kita tak baca pun watikah pelantikan dia. Tapi ada tak sini hok masih ragu-ragu? Hok tak setuju tu cerita lain. Sebab politik ada sama orang tak setuju. Hok masih ragu-ragu ke orang lain Perdana Menteri Malaysia ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab perkhabaran tu diberitahu pada kita oleh jalur yang banyak. Tak mungkinlah pakat salah belaka. Memang confirm dah ayat Perdana Menteri Malaysia. Padahal tu bukan cerita Quran hadis. Itu hanya cerita biasa je. Tapi oleh kerana jalan tu mutawatir, maka dia menatijahkan yakin. Quran mutawatir belaka. Hadis sebahagiannya mutawatir. Jadi qat'iyyus subut. Yakin itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua hadis mutawatir. Banyak hadis dipanggil hadis ahad. Perawi tak ramai, mungkin seorang, mungkin dua orang, ya, tak ramai. Jadi hak ni ada keraguan. Dia panggil zanniyus subut. Bila ada keraguan ni, ulama buat kerja lebih. Kaji pula perawinya macam mana, sikoh ke tak sikoh, ingatan dia kuat ke pelupa ke orangnya macam mana. Bila dia tengok kualiti perawi bagus, sanad bersambung molek, dia kata kemungkinan besar hak ni memang Nabi kata. Nak kata 100% tak boleh, bukan mutawatir. Tapi kemungkinan besar Nabi kata. Itulah namanya hadis sahih. Jadi wajiblah beramal sebab kemungkinan besar Nabi kata. Dia kaji, tengok ada cacat sini, cacat situ, perawi ni pelupa. Perawi ni dia tua-tua, sekali dia macam jadi bonok hala ketua dalam hadis ni, dia riwayat masa dia tua dah. Macam-macam dia kaji, kalau sanak pula putus. Tak sambung molek. Maka kemungkinan Nabi kata tak kata tu tak sebesar macam hadis sahih saat ni, namanya hadis dhaif. Jadi hadis sahih dhaif ni sama daripada sudut sama-sama zanni. Tidak qat'i macam hadis mutawatir, tapi beza hadis sahih kemungkinan besar Nabi kata wajib beramal. Hadis dhaif kemungkinan Nabi kata tu tak besar mana. Jadi ulama terima jugalah dalam bab fadail, bab fadilat beramal, tagrib menggalakkan, tarhib menggerungkan. Tetapi kedua-duanya Quran dan hadis ada zanni, dia panggil ad-dilalah. Dia ada keraguan daripada sudut lafaz ni menunjukkan pada makna apa. Hak tu Quran pun ada zanni. Kalau bab subut, Quran semuanya qat'i. Tak. Hadis ada yang qat'i, ada yang zanni. Kalau bab dilalah, Quran pun boleh jadi zanni. Hak tu lah hak tak boleh jadi asas dalam akidah. Jadi sebagai contoh, kita tak pergi pada akidah dulu, kita pergi pada fiqh dulu. Nak kabarnya kata ayat Quran pun boleh jadi zanni, ada keraguan dari segi makna. Dari segi itu ayat Quran tak ada keraguan. Jadi orang perempuan, kalau suami dia cerai dia tak boleh terus kahwin dengan orang lain. Dia kena tunggu habis iddah dulu. Iddah nama mana? Jadi ulama nak tahu lama mana, rujuk pada sumber hukum yang utamanya Quran dan Sunnah. Rupanya Quran khabar dah, direct terus atas point, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan hak kena cerai dengan suami, hendaklah dia beriddah selama 3 quru. Salasah makna apa? Maknanya 3, tak ada makna lain. Maka tu qat'iyyud dilalah. Pastilah salasah menunjuk kepada makna 3. Jadi tak ada khilaf. Semua kata perempuan kalau merdeka bukan hamba, iddah dia adalah 3 kali quru. Kenapa tak jadi khilaf? Sebab qat'i. Yakin dah. Tapi quru makna apa?
Kuruk rupanya satu perkataan, dia ada lebih pada satu makna. Dia ada dua makna. Bahasa Melayu pun ada kot gitu. Macam saya kena gau. Khabar kat orang, saya sehari dulu ni sakit kaki. Faham dah, kaki tu anggota badan. Tapi kalau orang rumah kita besar, awak pergi kedai beli kain 4 kaki, dah lain pula. Bukan anggota badan kalau kain 4 kaki. Kawan boleh dengan ya, tapi jangan percaya ingat ia tu kaki lembong. Lain pula. Kaki-kaki juga punya makna lain. Jadi begitu juga perkataan bahasa Arab ada yang lebih pada satu makna. Contohnya kuruk 2 makna. Satu makna hid, satu lagi makna suci daripada hid. Dua-dua tu orang Arab panggil kuruk belaka. Jadi hak mana yang dimaksudkan dalam ayat tu? 3 kali suci habis iddah ke 3 kali hid habis iddah? Ulama terpaksa kaji lebih, tengok ayat Quran lain, tengok hadis Nabi, tengok kaedah bahasa Arab. Akhirnya ulama dalam mazhab Hanafi kata kuruk dalam ayat maknanya hid. Keluarlah fatwa. 3 kali hid habis dah lah iddah. Ulama dalam mazhab Syafi'i buat kajian kot. Dia kata bukan. Kuruk dalam ayat ni maksud dia adalah suci. Jadi 3 kali suci baru habis iddah. Jadi dua mazhab sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama nak faham perkataan yang sama. Jadi dua mazhab. Mazhab ni makna pandangan. Jadi kalau ada orang mengajar dia kata kita ni dah ayah ikut mazhab lah. Pakai Quran Sunnah ada dah kan? Makna kita faham lalu dah. Ia tak faham. Ia cakap tapi tak faham. Itu bahasa lembut lah. Kalau bahasa mengasah sikit, dia ni kena penyakit orang panggil BBAK. Agak-agak dia faham tak ada lah penyakit ni. Di KL banyak lah. Apa dia BBAK ni? Biar bodoh asal confident. Bunyi confident tak beres lah, biar bodoh pun. Macam mana pula dah ikut mazhab ikut Quran dan Sunnah? Mazhab tu produk Quran Sunnah. Tadi kita cerita dah. Salah sah jadi ijma'. Kuruk jadi khilaf. Bila khilaf mazhab. Biasanya macam-macam kalau ni tanya soalan pelik-pelik. Kita molek dah ikut mazhab Syafi'i di Pahang ni. Ada mari tanya, dah awak mayang ikut mazhab Syafi'i. Awak agak-agak Nabi lu mayang ikut mazhab mana? Pula dia tanya Nabi mayang ikut mazhab mana? Jadi itu orang kata BBAK tu. Kalau kita nak tengok doa apa cerdik soalan ni. Mu tanya Nabi mayang ikut mazhab mana? Nabi mayang ikut wahyu lah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap pun ikut wahyu. Takkan Nabi mayang ikut sekati. Cerak dah Nabi mayang ikut wahyu. Dah apa kena mendengar mazhab? Kena dengan mazhab tu pasal kita ni nak mayang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu tu solat lagu mana kamu lihat aku solat. Jadi ada orang dia berasa solat dia seorang, yang solat ikut Nabi. Macam kita tanya dia molek, dah memayang gitu apa? Lain macam aku tengok kata takbir Allahu Akbar. Tekok lalu kan ni gitu. Nah, dia tanya ni apa memayang gitu? Mayang ikut solat sifat Nabi. Nabi pesan semayang sebagaimana mu lihat aku mayang. Tanya dia semangat tinggi tau. Kita tepuk belakang dia gosok selu-selu. Dah mau tengok bila Nabi mayang. Minggu lepas ke tahun lepas. Dah mau confident dengan Allah. Dia kata mau doa lalu. Memang lah aku dah tengok Nabi mayang. Masa pergi khusus sifat solat Nabi yang sahih. Hak wi khusus, tak wi khusus. Dia ajar begitu. Dia berdasarkan hadis-hadis yang sahih gitulah cara mayang. Jadi kita serupa lah. Kita hak mayang cara kita ni. Kita tak tengok Nabi mayang. Secara jujur lah. Kita hanya mayang gini sebab kita ikut tok guru kita khabar. Dulu kita baca mayang, ustaz kita khabar mayang gini, diri gini, tangan tok sini, akak takbir gini. Dah tok guru kita tak tengok kok Nabi mayang. Dia tahu mana? Dia pun ambil benda tok guru dia. Jadi kalau kita ikut mazhab yang 4 ni, maknanya bersambung ambilan daripada guru kepada guru kepada guru sampai pada misalnya kita mazhab Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i, sampai pada Imam Syafi'i, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai pada sahabat Nabi, ni baru betul. Sahabat Nabi yang tengok Nabi SAW solat. Jadi ikut salah satu pada mazhab yang 4, itulah solat cara Nabi. Ikut dalam buku orang baru-baru moden tulis, Sanak Putu. Dia faham gitu. Dia faham, dia baca hadis, mayang jari kena gerak gitu. 1400 tahun orang Islam tak tahu mayang yang betul jari kena gerak. Mari tokoh ni baru dia fikir dengan akal logik. Takkan gitu. Allah tinggal umat Islam ni tak tahu baca tahiyat yang betul sehinggalah 1400 tahun berlalu. Takkan gitu. Baik, kembali.
Jadi akidah pertama dia kena dengan dalil yang qat'i, dan dalil dia ada dua jenis. Dalil apa dia? Dalil itu adalah perkataan bahasa Arab daripada dalla yadullu, menunjukkan. Maka yang menunjukkan pada satu ketetapan sama ada dengan jalan syarak atau dengan jalan akal atau dengan jalan kita tu cuba banyak kali kita tetap gitu, namanya hukum adat. Jadi tiga jenis hukum. Dalam bab akidah yang utamanya adalah hukum akal dan juga hukum syarak. Tapi hak utama sekalinya hukum akal. Sebab tu ada dua jenis dalil. Satu dalil naqli. Naqala yang dulu maknanya pindah. Pindah daripada mana? Daripada Quran dan hadis. Comel dah kita ngaji sifat 20. Orang mari ogeh pula hari dua ni. Dia kata sah mengaji sifat 20 ni. Buat apa? Bid'ah dia kata. Tak ada zaman Nabi orang ngaji sifat 20. La ilaha illallah. Hak tak ada zaman Nabi tu penyusunan dia je bang. Penyusunan biasa tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada orang ngaji hukum semayang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul. Tak ada. Tapi ke zaman sahabat orang mayang tak takbir. Ke zaman sahabat orang mayang tak berdiri. Tak baca tahiyat, tak wisalam. Sama je. Bilang tu mari kemudian tak ada masalah. Ilmu hadis gitu juga. Ya awak kata ni mutawatir, ni ahad, ni masyhur, ni sahih, ni dhaif, ni hasan, ni maudhu', ni mursal, ni munqati', ni muqdal. Tak ada istilah-istilah itu zaman Nabi. Dah salah belajar ilmu hadis, dah salah. Sikap nak memastikan bahawa sesuatu riwayat itu daripada Nabi SAW memang dah berlaku lama dah. Kenapa begitu? Tak masuk isa dia. Saya tengok 833. Awal yang marah. Tahu mana dekat dah. Tapi saya buat daerah je lah. Sebab dapat lesen kat ni. Jadi, kalau kita lihat kepada bid'ah, penyusunan, apa-apa ilmu pun penyusunan bagi ke dia. Ilmu tajwid, aku saya nak umur saya baru berapa mengaji dengan kita. Ni ikhfa, ni izhar, ni idgham bi gunnah, ni idgham bila gunnah. Tak ada. Tapi tajwid ada. Baca Quran dengan molek, makhraj betul, panjang pendek tepat, ada zaman sahabat. Jadi sangat kecoh lah kalau orang kata jangan belajar sifat 20 sebab sifat 20 ni bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi guna. Semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam, orang yang namanya mukminun muwahhidun, orang mukmin yang bertauhid, mesti dia beriman dengan sifat 20. Takkan orang zaman Nabi Adam tak percaya Allah wujud? Takkan orang zaman Nabi Adam kata Allah dulu tak ada, kejadian-kejadian sikit inilah baru Allah ada? Tak ada gitu. Atau dia kata Allah memang wujud learning tapi satu masa pun Allah binasa juga. Tak ada akidah macam tu. Makanya bila saya ceramah di Terengganu, mari 13 soalan bertulis. Satu dalam tulisan Romi, satu dalam tulisan Jawi, satu lagi soalan dalam bahasa Arab. Saya mari kelitah nanti, korang sama saya. Kau nak test tak aku ni ceramah sana sini, faham tak bahasa Arab? Nang soalan bahasa Arab. Ustaz aku ni mengajar-mengajar pandai dak baca Jawi. Tu lebih tulisan Jawi. Rupanya ia sungguh. Balik di rumah tu masuk WhatsApp. Dia kata, Ustaz esok program mana? Saya esok insya-Allah di Uniza. Dia pun mari, dah siapa ya? Saya dak si panggil nama ni. Dia kata, saya hak tanya 3 soalan ni. Dengar aku lagi. Tapi saya boleh terima jawapan Ustaz. Antara hak dia tanya apa? Dia kata, Ustaz, tidakkah salafus soleh, generasi awal umat Islam, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, tidakkah mereka itu menolak sifat 20? Salafus soleh menolak sifat 20, dia kata. Saya kata mustahil. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, betul. Tapi kalau awak kata salafus soleh menolak sifat 20, tidak mungkin. Tak percaya awak bilang sifat 20. Saya bilang dah 3 saat ni dah. Adakah salafus soleh mengatakan Allah serupa dengan makhluk juga dan makhluk pun sama macam Allah? Tidak percaya pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Adakah salafus soleh beranggapan Allah berhajat pada makhluk, menolak qiyamuhu ta'ala binafsih? Adakah salafus soleh menganggap Allah ni banyak, menolak wahdaniyah? Ya Allah mati, menolak hayat. Allah tak tahu, menolak ilmu. Ya Allah lemah, menolak kudrah. Tak mungkin. Bilanglah sesu daripada sifat 20 tu, kita akan dapati menolaknya menyebabkan orang tu tak jadi orang Islam. Dia buat ibu lain pula. Tapi ni belah-belah utara sana. Dia kata tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan duduk di masjid, mai ustaz nak mengajar sifat 20. Tuan pi ambil Swiss motor tu, start motor pi pasar malam. Tuan saya duduk dengar orang mengajar sifat 20 ni. Oh. Kaca dak orang ni. Orang nak belajar akidah yang segi pasar malam, padahal tak lain boleh pergi pasar malam. Sebab apa? Sebab dia kata ilmu sifat 20 ni bukan ilmu Islam. Ini ilmu ahli falsafah Yunani. Ini ilmu kafir. Sebab apa? Dah banyak guna akal. Dah orang Islam dah guna akal. Satu. Tapi kalau kita nak mudah, tambah babeh panjang dah. Kita tanya mudah je, dah ustaz nak tanya sekarang. Ustaz kata ilmu sifat 20 daripada falsafah Yunani. Betul itu. Dah ahli falsafah Yunani nama apa? Dalam kitab mana mengajar sifat 20? Saya nak tahu. InsyaAllah pas cerah dia tak terlebih. Sebab ia sembang saja, tak ada data. Dan atas takdir lah, takdir ada sungguh. Kaji punya kaji, oh ada rupanya ahli falsafah Yunani dia mengajar ke orang dan dia pun yakin bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, tidak akan ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk yang maha esa, maha hidup, maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Makna ada juga ahli falsafah Yunani orang beriman rupanya. Kena katakan lagi kalau orang gini, mesti dah orang beriman. Tujuannya apa? Tujuan ia nak promote satu jenis lagi pengajian, namanya pengajian Tauhid 3. Itu tujuannya. Bila kita tolak Tauhid sifat 20, dah nak belajar dia. Tauhid 3 lah senang. 3 je. Dah ada tak zaman Nabi? Oh, situ kelak dah ya. Oh, zaman Nabi ada tak belajar Tauhid 3? Tak ada apa. Orang kita sedap dia kata, tak ada sifat 20 tak ada zaman Nabi. Dah Tauhid 3 ada apa zaman Nabi? Jadi kebenaran ni tak ada masalah dari segi penyusunan. Baik, kita settle yang pertama dulu. Dia kata hak ni ilmu falsafah Yunani sebab guna akal. Satu lagi orang yang kena penyakit BBAK sana, saya baca dalam Facebook. Dia tulis kan? Dia kata, Ustaz, saya dalam akidah, saya berpegang pada Quran dan Sunnah. Oh, macam mana dah setakat tu? Dah nampak lagi nyakit ni. Dia sambung tu nampak lalu. Saya tak guna akal. Sudah. BBAK, biar bodoh asal confident. Dah sejak bila Quran Sunnah tak ada guna akal? Allah tanya, afala taqilun? Bapa mu tak guna akal? Afala tatafakkarun? Bapa mu tak fikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam dirimu pun ada tanda-tanda kewujudan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda keesaan Allah. Bapa mu tak perhati tengok? Tak percaya? Kita tengok ambil satu organ mudah je, jantung kita. Jantung kita ni organ yang rajin bekerja. Kerja dia apa? Pang darah. Tengah dengar kuliah ustaz tu, jantung jalan. Kayak gini sudah kuliah, mayang jantung jalan. Lepas mayang asal lapar perut singgah kedai minum air, jantung jalan. Balik rumah mengatuk mata tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti ni agak-agak kita kawal tu. Jadi kita perhati kok, jangan kita hidup macam hidup gitu je. Kita perhati sekali tengok. Ada tak kita boleh bagi jantung berhenti 3-4 minit sama mula? Tak boleh. Dan kalau jantung nak berhenti, tak ada doktor pakar boleh bagi dia terus. Sebab tu di IJN pun ada orang mati sakit jantung. Berarti jantung kita diri, dalam badan kita sendiri, kita tak kawal. Dah mula nampak Tuhan lagi. Dah mula daripada baby, jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tu. Kalau sangat tua jadi macam baby balik. Perhati tak? Orang sangat tua jadi macam baby balik. Paksa merangkau. Kadang-kadang pakai pampers mula. Dengan dia naik kereta seorang balik. Dah ia nak ke jadi gitu. Lepas dah gagah, nampak sini, nak jadi lemah balik. Tambah. Dah siapa yang menyebabkan jadi gitu? Muslimat orang puang dah. Tak payah jawab dah. Aku saya tahu dah jawapan dia. Nak dak orang puang awet muda, tak nampak tua. Tambah mana ada tambah nampak. Kalau orang puang tambah nampak tua, sebab apa dah produk-produk kecantikan, pulsa dia jadi jutawan. Kan banyaknya jutawan kosmetik. Jutawan kosmetik. Jangan jutawan kita. Jutawan sekedar spek jangan. Kalau kosmetik je, sebab orang nak nampak supaya dia tu nampak muda belia. Dan lama-kelamaan kita tengok, muslimat. Tepeklah apa pun. Lama kulit makin kendor. Bukan kulit saja, mata pun makin kabur. Ubang pun mula berterabur. Gigi pun goyang banyak bubur. Itu semua tanda nak masuk kubur. Tak mau masuk benarnya. Tapi luar. Sebab tu Allah suruh kita berhati. Dan menetapkan tauhid.
menolak syirik dengan menggunakan dalil akli ini adalah cara Allah sendiri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah di langit dan bumi ini ada tuhan-tuhan yang banyak lain daripada Allah Taala, nescaya binasalah langit dan bumi. Soalan, Tuhan banyak ke Tuhan satu je? Tuhan satu. Jawab apa Allah kata kalau Tuhan banyak? Makna Allah suruh kita bayang dengan akal saja. Tuhan kalau lebih pada satu, Tuhan ni kan maha berkuasa. Kita bayang mudah sajalah. Tak? Orang tanya-tanya semua sehari dua ni, bila nak PRU? Bila nak PRU? Sebab dah dekat-dekat 5 tahun dah. Sebab apa kita PRU? Banyak fikir habis. Nak pilih kerajaan, nak PRU nak pilih kan? Kita pakai solusi mudah je. Siapa yang minat jadi kerajaan, kita latih lah. Tak payah PRU. Begitu pula. Tapi ramai nak jadi kerajaan ramai. Kurang-kurang hak besar-besar ada tiga janda. Nak jadi kerajaan Melaka. Kita latih Melaka tiga-tiga. Biaya tak balah. Ya dah. Perdana Menteri. Masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri dia. Dah kabinet. Masing-masing Perdana Menteri latih kabinet dia. Nak tak lebih pun ada agak. Dalam kita ada Menteri Kesihatan dulu pun tak tahu cocok berapa kali tau. Kadang kata 2 kali. Kadang kata 3 kali. Dah kalau ada 3 Menteri Kesihatan. Nak cocok berapa kali benar. Jadi kalau nak tadbir sebuah negara kecil macam Malaysia pun, kita tak boleh bayang ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Boleh pula langit bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan. Boleh ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan. Akal automatik akan kata tak mungkin. Mustahil. Dan kuasa Tuhan mana nak berjalan? Kehendak Tuhan mana yang nak lulu? Akhirnya hancur langit bumi. Tak mungkin. Tak mungkin, itu dari ahli. Bukan saja uslub Allah Ta'ala. Ini juga cara para rasul. Para rasul alaihi wassalatu wassalam, bila nak dakwahkan tauhid dan nak menolak syirik, guna dalil akli. Sebab kalau dalil Quran hadis ni, dalil nakli ni, dengan orang beriman, okey lah. Kita khabar awak kena percaya ada neraka, ada syurga, dalilnya ayat Quran sekian-sekian. Oh, dia percaya kan? Sebab dia orang beriman dah. Tapi dengan orang belum beriman, kita baca ayat Quran, dia kata, aku tak percaya ayat Quran ni. Tak nak kita kena main dalil akli. Hak ni yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Namrud. Namrud ni dia penyokong syirik. Bahkan dia mengaku dia Tuhan. Bukan calang-calang. Nabi Ibrahim alaihissalam pejuang tauhid. Nak berlawan guna dalil akli. Akal yang sihat tidak akan boleh terima Tuhan tapi lemah. Boleh tak terima? Sebab apa mendung hari ni? Tuhan letih hari ni. Tak ada terima akal kita. Tuhan boleh letih pula. Sebab tu orang tak boleh percaya ayah ping Tuhan, maka dia tak sihat. Betul tak? Kan ayah ping kan makan nasi macam kita tak? Ayah ping orang nak cakap jetih je. Orang jetih mesti makan nasi cicah budu. Okey, Tuhan makan nasi cicah budu. Pas makan nasi mesti sakit perut. Tak? Pergi Jambang, ada orang ketuk pintu. Cepat sikit aku sakit perut. Gitu Tuhan. Tunggu 2 jam sebab nak melepas. Tak masuk akal. Dan contoh lagi, orang faham. Orang faham. Hebat tak? Nama Harun. Dia mengaku Tuhan tak? Tuhan Harun. Lepas tu kan ada kes pembunuhan pegawai Jabatan Agama Islam apa semua. Ditangkap, nak dibicara di mahkamah. Tiba-tiba dia kena stroke. La ilaha illallah. Tuhan boleh kena stroke. Kerana. Lepas tu tubik dalam berita. Kita baca berita pun tak tahu. Nak nangis ke nak suka. Berita kata kan? Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tuhan boleh didapati bersalah oleh mahkamah. Tak mungkin. Akal yang sihat dalam terima Tuhan tu lemah, kurang, terpaksa, sakit, lupa, tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim AS nak khabar ke Namrud, mu tu bukan Tuhan sebab yang pertama, mu tu lemah. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan tu Tuhan aku. Berkuasa menghidupkan dan mematikan. Hak lagu tu baru Tuhan. Dia ni punya penyakit BBAK ni zaman Namrud lagi. Dia confident. Dia kata, anak uhyi wa umit. Allah boleh hidup mati aku boleh kata. Dia panggil 2 orang. Dia suruh bunuh. Lagi lepas. Jadi hak dia bunuh dia matikan dah. Hak dia lepas dia hidupkan. Oh ni tak cerdik. Hak mu lepas tu hidup lama dah. Mu cuma tak bunuh dia saja. Kalau atas nama nak bagi hidup, seekor nyamuk Namrud tak boleh bagi hidup. Oleh kerana Namrud ni tak apa cerdik, atau mungkin dia cerdik tapi dia degil, maka Nabi Ibrahim AS hari dalil akli lagi. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan, Allah Maha berkuasa, Allah buat terbit matahari daripada timur. Kalau mu Tuhan, mesti mu berkuasa juga. Fa'ti biha minal maghrib. Sila buat terbit matahari daripada barat. Fa buhital ladzi kafar. Orang kafir itu pun terbungkam tak boleh jawab.
dengan dalil akli. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak mengajar hakikat tauhid, nak biar orang faham, kadang-kadang Nabi guna dalil akli. Hakikat dengan syariat ni dua-dua. Hakikat kita kena yakin, syariat kita kena pegang. Jangan buat hakikat saja langgar syariat, itu batinnya. Jangan syariat saja hakikat tak cara tu, takut jadi orang fasik. Jadi Nabi dua-dua. Dalam bab penyakit, Nabi SAW syariat Nabi ra'i. Nabi bagi panduan kalau kita nak masuk satu negeri yang ada penyakit taun, hak belum masuk jangan masuk. Apa? Dari segi syariatnya menjaga diri daripada jangkitan. Hak duduk dalam negeri jangan keluar. Sebab mu tu mungkin sudah jadi carrier. Mu keluar jadi luah pula kawasan penyakit. Ini namanya syariat. Hakikat penyakit daripada Allah. Lalu Nabi SAW ajar hakikat la adwa, kata Nabi SAW, tidak ada jangkitan. Rupanya dalam kuliah Nabi tu ada orang agak kampung, orang agak badawi. Orang kampung ni makna macam kita tu jaga kambing, jaga unta. Jadi dia tak apa boleh faham walaupun dok tak ada jangkitan ni. Tapi bagus Arab badawi ni. Dia tak faham, dia tanya. Jangan orang zaman kita, Facebookers, netizen, dia tak faham, dia kata ustaz sesat, tak pasal-pasal. Tak percaya buka Facebook ustaz tu macam-macam. Ustaz tu bodoh, ustaz tu sesat, macam-macam dia kata makna dia. Kalau ditanya kan boleh. Jadi orang Arab Badawi tanya, ya Rasulullah, macam mana kata tak ada jangkitan? Ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat sana, melompat sini. Tiba-tiba masuk satu unta yang sakit, tiba-tiba hak lain dia jadi sakit belaka. Jadi dia masih terikat dengan asbab, cause and effect. Itu betul lah dari segi syariat ni gitu. Hak Nabi nak ajar hakikat, nak agak nak dia faham. Nabi SAW guna dalil akli. Nabi tanya satu soalan yang membuka minda, Nabi kata, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit tu kena dengan jangkitan, dah unta hak mula-mula sakit, jangkit pada siapa? Oh, ini sungguh juga. Baru nampak ini sungguh kan. Dah kalau memang kena jangkit, hak mula-mula sakit ni, jangkit pada siapa? Cuma mari ulama kita diletak istilah. Dia kata hak macam tu namanya tasalsul. Bersambung-sambung tak betul-betul tu mustahil. Jadi ada orang yang alasan gini, kata naknya Ustaz kalau suruh ngaji sifat 20 dah orang nelayan, orang petani, mana dia faham tasalsul, ya ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Berat nak suruh kita dah. Tu bukan fardu ain. Kalau fardu ain mudah je. Kita yakin bahawa Allah Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan dan menyerupai makhluk, ya, dalil alam ini. Dah. Kalau sana cerita panjang sana tu dari segi ilmiahnya kena dah ada ustaz seorang dua kampung kita tu ada orang buat bolak-bolak dia boleh jawab. Saya contoh mudah je. Katalah ada budak sekolah darjah 1. Dia pergi main luar rumah tu petang-petang, dia pun balik. Bapa mak dia kata habis dah ke main dah. Saya nak tanya mak, kenapa? Mak dia tengah nak buat mi goreng, abang ayah nak balik makan mi goreng. Tak tanya benda. Dia kata, saya tu main ni saya nampak macam-macam. Saya nampak tupai, saya nampak monyet, saya nampak pokok. Biasa tu. Dok, siapa dia cipta semua-semua ni? Anak dia biasa budak je satu kan, dia curious nak tahu. Mak dia kata Allah lah, Tuhan lah cipta. Tuhan cipta, dia pun pergi main budak. Tak lama dalam 15 minit balik budak. Mak nak tanya lagi kan? Mak nak ni pak sikit mak nak masuk dengan ayah mau balik dah nak makan kan? Dok, tak ni mak kata benda-benda ni semua Allah cipta. Betul lah. Dok Allah siapa dia cipta mak? Dia tanya gitu ke mak dia. Mak dia kat kampung. Mak dia pun jawab cara kampung. Dia kata lah, Allah Tuhan mana boleh kena cipta. Mung ni kau pergi main jangan kata mak nak masak ni. Betul dah jawapan mak dia ni. Dia kata Allah Tuhan tak mungkin kena cipta. Betul tu. Tapi kalau mari pula hak jenis nak buat pandai, dia kata mana boleh dia kata. Setiap yang wujud diciptakan. Allah wujud, maka tentulah Allah diciptakan. Inilah mari ustaz-ustaz, ulama-ulama mahir sebab 20 ni, dia kata kalau awak menafikan sifat kidam, mana Allah dulu tak ada, kediang baru ada, maka akan berlakulah salah satu daripada dua yang mustahil. Apa dia? Orang hak jenis tak boleh terima. Kita kata Allah wujud tanpa ada permulaan, tak ada orang cipta Allah selesai. Dia kata Allah wujud mesti diciptakan. Dah siapa yang cipta pencipta Allah? Allah dah. Jadi dia samakan jadi musim daud. Nah.
Orang kerja dia, orang yang belum pencen, dia duk mikir, siapa yang cipta Allah Ta'ala? Tuhan A kata. Siapa yang cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang cipta Tuhan B? Allah nak masuk kerja dah ni, kira Allah mula. Pusing gitu lah mustahil. Ataupun tasasul. Tasasul ni biasa orang pencen. Kalau ada kerja, dengung, apa ya cipta Allah Tuhan A? Siapa yang cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang cipta Tuhan B? Tuhan C. Minggu tak akan nasi. Mana lama dah apa haji masuk hospital? Apa duk mikir apa yang kita Tuhan? Jadi, kalau kita menafikan sifat hidang, Allah wujud tanpa ada permulaan, akan jadilah berpusing-pusing atau bersambung-sambung tak putus-putus, kedua-duanya itu mustahil, maka tak dapat tidak Allah itu wujud tanpa ada permulaan. Tapi saya tak boleh bayang, tapi saya bayang. Memang kita tak boleh bayang Allah tak ada. Kalau kita boleh bayang makhluk, mu tak boleh bayang tu betul dah tu. Jadi mereka ni duk serang sifat 20 seolah-olah sifat 20 tu salah. Padahal kita terang dah saat ni. Dari segi guna akal betul, dari segi konsep untuk menolak orang-orang yang datangkan syubhat. Ada apa saya kata tu? Allah berkuasa tak? Mesti kita jawab berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita pun ingat baca ayat Quran banyak innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala atas segala sesuatu itu Maha berkuasa. Oh, Allah Taala Maha berkuasa. Mari hak jenis nak buat bolok ni. Dah kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Tuhan lain? Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah Ta'ala berkuasa melahirkan anak? Kan Allah Ta'ala Maha berkuasa. Orang puang boleh lahir anak. Allah Maha berkuasa, boleh tak Allah lahirkan anak? Jadi perlulah kepada orang yang mengaji sifat 20, dia khabar. Yang kata kuasa dan iradah tu dia ada ta'alluq. Dia ada skop dia. Jadi ta'alluq sifat kudrah iradah ni hanya pada yang mungkin. Yang boleh ada, boleh tak ada. Yang mustahil tak masuk. Tuhan lain pada Allah mustahil. Anak Allah mustahil. Allah wajibul wujud. Kau orang tanya, boleh tak Allah cipta zatnya sendiri? Tak ada kena-mengena. Sebab Allah wajibul wujud. Yang wajib, yang mustahil tak ada kena-mengena dengan kudrah iradah. Hanya kan yang mungkin saja. Tapi hal ni tak semua orang lah perlu tahu. Sebab dia percaya dah Allah wujud. Allah wujud daripada permulaan. Dia tak gogeh dah. Tak perlu untuk dia. Tapi untuk ustaz kena tahulah. Kau orang lain bolak, ustaz boleh tolong jawab. Fardhu kifayah. Baik. Jadi ada lagi baki dalam 15 minit. Saya cuba nak sentuh tentang hak tauhid 3 saja. Dia cuba gogehkan hak tauhid sifat 20 ni supaya kita rasa ragu-ragu, kita tinggal. Ini ilmu bukan daripada Quran hadis, ini ilmu bid'ah, ini ilmu falsafah Yunani. Maka dia offer pada kita belajarlah tauhid 3. Jawab apa ustaz? Salah ke tauhid 3? Ada tempat-tempat betul, ada tempat-tempat salah. Lepas tu kita nak ambil tahu. Apa dia tauhid 3? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Ada orang buat alasan gini, dia kata tak ada betul ada dalam 1000 sekolah. La ilaha illallah. Mu masuk kenapa? Mu 1000 sekolah yang ada lah. Ke ada dalil. Dalil kita belajar Quran, sunnah, ijma', qiyas lah, masalah mursalah, saddu zara'i. Tak jumpa lagi dalil yang seterusnya adalah 1000 sekolah. Mana kalau ada dalam 1000 itulah dalil betul-betul. Apa tak fikir gitu. Ada dalam 1000 sebab mu masuk. Buat masuk apa? Pun ada dalam 1000. Betul ke tak betul? Ada tempat betul. Kita ambil yang pertama. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Iaitu makna apa Rabbun? Ya Tuhan. Mana Tuhan? Tapi ia membawa bayangan Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbir alam semesta. Itu kefahaman daripada Rabbun. Tauhid rububiyah iaitu kita meyakini tidak ada yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi rezeki melainkan Allah semata-mata. Hak ni betul. Wajib kita terima. Cuma dalam pengajian tauhid sifat 20 dia letak nama lain iaitu wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Nama lain tak payah balah. Mu nak bagi tauhid rububiyah, aku nak bagi wahdaniyatul af'al, masing-masing. Janji benda betul. Hak balak bila? Bila atas nama tauhid rububiyah didakwa bahawa tauhid demikian ada pada semua orang termasuk musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Penyembah-penyembah berhala. Mereka ini bertauhid dengan tauhid rububiyah yang ini batil. Kata ikut akidah salah. Salah mana hak percaya gitu? Cuba cari salah mana? Bukan akidah salah macam tu. Itu akidah salah. Salah beriman gitu.
Dia punca dia mana? Salah satu punca ataupun punca yang besar orang jadi sesat bukan kerana tolak Quran hadis. Kalau tolak Quran hadis itu memang jeng teruhan. Kebanyakannya kerana salah tafsir Quran hadis. Ini salah tafsir. Bila dia baca ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu tanya pada orang musyrik, siapa cipta langit bumi, siapa pusing matahari dan bulan, nescaya mereka jawab Allah. Itulah dalil dia bertauhid. Siapa yang tafsir gitu? Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi ada orang yang taksub sangat dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama, orang alim, banyak ilmu. Tapi dia ada banyak langgar ijma'. Hak ulama sepakat dia langgar. Jadi hak mana dak taksub, hak mana dia betul kita terima. Hak mana dia langgar ijma' kita tolak. Hak taksub, hak langgar ijma' pun dia kira jadi juga. Itu bahaya. Kerana kita telah ijma' umat Islam bahawa orang musyrik tidak ada tauhid. Dan ayat tu bukan dalil orang musyrik bertauhid bang. Ayat tu dalil orang musyrik di dalam kesyirikan dia tak ada dalil sebenarnya, dia hanya ikut tok nenek dia. Hadza ma wajadna alai aba'ana. Macam inilah tok nenek kami buat dulu. Jadi dia tak mau tinggal. Tapi kalau kita tekan secara ilmiah, ada sembah-sembah patung-patung berhala ni, dia patung berhala ni ke cipta langit bumi. Mesti tak ada jawab iya. Masih lahir langit bumi ada dah. Lepas tu dia besar sikit dia buat patung. Lepas tu dia sembah patung. Sebab tu Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, dia dalam rangka nak buka minda. Dia kata kalau memang kita nak sembah benda hak kita buat diri, baik kita sembah ekong. Ekong kan kita sejuk dengan ekong. Baik kita sembah kapal terbang, mak dengar kapal terbang kita boleh pergi sana kemari. Ada tak orang tergamak sembah ekong ke sembah kapal terbang? Tak ada. Bagi kita buat dia kan, kita susung dia. Jadi itu ayat bukan dalil orang musyrik bertauhid. Itu dalil orang musyrik di dalam kesyirikan dia sebenarnya tidak ada hujah. Hujung ayat kata apa? Fa anna yufaku. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Tapi ia membawa makna Tuhan yang disembah. Jadi tak ada masalah kita situ. Kenapa? Kerana dalam konsep tauhid uluhiyah, hendaklah wajib kita itu menyembah, menuhankan Allah semata-mata. Haram lagi syirik kalau kita itu menyembah lain daripada Allah. Betul tu? Tak boleh tolak tu. Dia kata sembah batu kayu, sembah Nabi haram dan syirik, sembah malaikat haram dan syirik. Cuma yang jadi bolak apabila dia menganggap tawassul tak boleh, haram. Tabarruk hanya boleh dengan Nabi, dengan orang lain tak boleh. Istighasah kalau dengan orang mati syirik. Ni yang kita tolak. Dia kata orang ni telah tidak ada tauhid uluhiyah. Adakah tawassul itu menyembah lain pada Allah? Apa ia tawassul? Tawassul itu kita sebut sesuatu yang molek dalam doa kita dengan hasrat Allah perkenankan doa kita. Apa dia? Antaranya Asmaul Husna. Ya Razzaq, Bahaya yang Maha Pemberi rezeki, urzuqni. Berilah rezeki pada saya. Itu tawassul dengan nama Allah. Ataupun kita sebut amal soleh kita. Ya Allah, dahulu masa saya bekerja jabat kerajaan, saya pernah ditawarkan rasuah 50,000. Tapi oleh kerana saya ingat rasuah ni haram, ya Allah, saya tolak. Sekarang ni kau uji aku dengan satu penyakit. Kalaulah apa yang saya buat dulu tu amal soleh di sisimu, sembuhkanlah aku daripada penyakit aku ni. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Ini tak ada isu. Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan amal soleh tak ada isu. Dia jadi balak bila tawassul dengan orang soleh. Dia kata tak boleh tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Yang bolehnya kalau orang soleh itu masih hidup boleh. Kita pergi pada orang-orang soleh yang tok guru, tok lebah, boleh tak tolong doa untuk saya. Ya. Saya ni ada hasrat besar pada dia. Ingat-ingat PR15 ni saya nak jadi Perdana Menteri. Besar semua ajakmu. Okey. Jadi tok guru tolong doalah untuk saya. Orang jumpa tok guru orang soleh, doa nak selamat dunia akhirat, bukan minta jadi Perdana Menteri. Tidak. Dan betul banyak tanggungjawab dia, nak kena jawab ni, nak kena jawab tu. Minta selamat dunia akhirat. Tak apa, kalau begitu tak apa. Sebab Tok Guru tu hidup lagi. Tapi kalau awak tawassul dengan orang telah meninggal dunia, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, Nabi dah wafat dah. Ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia dah. Hak tu tak boleh haram dia. Hak mengaji tinggi sikit dia kata mana? Dia kata hak tu khilaf. Yang rajih, yang kuat adalah haram. Khilaf kok celah mana? Ulama tak ada komplain bab tawassul orang hidup orang mati. Sahabat tak ada komplain.
700 tahun lebih orang tak ada kabli. Imam Ibn Taymiyah buat hari pendapat lain, bukan dia kata khilaf. Itu bukan khilaf, itu namanya melanggar ijma'. Lepas tu dia kata waktu pula rajih. Rajih kat mana? Tak ada dalil. Saya tanya sama, orang-orang yang mengharamkan tawasul dengan orang mati. Cuba isa tadi. Yang soreh dan sahih bahawa haram. Dari Quran, dari hadis mana? Kita banyak. Dalil Nabi SAW sendiri ajar orang buta baca doa tawasul. Pas doa hak Nabi ajar tu, sahabat ajar lama selepas Nabi wafat. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, sahabat masih ajar lagi doa tu. Sebab sahabat faham tawasul ni sebut benda yang mulia. Adakah mulia Nabi itu berarti bila Nabi wafat Nabi tak mulia dah? Takkanlah betul. Kata nak ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi ajar dalam tawasul tak ada masalah pun. Awak bapa awak kita asuk dengan Ibn Taymiyah dia tidak comel lah. Kemudian tabaruk. Tabaruk di sisi mereka boleh kalau dengan kesan peninggalan Nabi boleh dia tu. Dia marah mak tu sebab kita buat logo capa, tu dia marah tu. Dia kata benda tak capa atas kepala. Sebab apa dia jadi gitu? Capa dengan logo capa tak ada beza dah. Kalau buah capa atas kepala kita pun marah. Sebab apa lipat buah atas kepala? Kita pun tak boleh. Hak orang buah atas kepala tu piah. Cuma dalam piah dia tak ada lukisan logo capa, tak masalah. Kamu ingat kan ni? Piah logo masjid, buah masjid atas kepala. Penyek aja. Ada masalah pun. Ya. Jadi mereka ini atas nama tauhid uluhiyah tu sensitif dengan tabaruk ambil berkat. Tabaruk ni pengalaman je. Sahabat-sahabat dulu tegak rendang baju Nabi, bagi orang sakit minum sihat. Ambil berkat. Nabi Yaqub alaihissalam ada masalah mata, ambil berkat dengan baju Nabi Yusuf. Tak, usah di muka, mana ada mata sembuh. Itu dah ambil berkat. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu letak 3 helai rambut Nabi dalam kain serban dan dia kabarkan orang ramai sejak pada saya letak rambut Nabi ini sentiasa Allah beri kemenangan pada saya dalam peperangan. Hak beri kemenangan siapa? Allah ke rambut? Ya Allah. Dan rambut tu namanya ambil berkat. Jadi tapi ambil berkat dengan orang soleh tidak uyah. Hanya boleh dengan Nabi je dia tu. Kita ada masalah sebab kebaikan tu sebagaimana daripada Nabi SAW boleh dapat, demikian boleh dapat daripada pewaris Nabi. Orang-orang soleh. Sebab tu kita ada masalah mandi laga Gunung Jerai. Dia sensitif tak? Oh, ni mandi laga Tok Syekh ni mana dalil? Tak, mandi pun nak dalil tau. Dan mandi rumah pun ada dalil tau. Dak pasal dia macam dia percaya. Yalah, biasa air gunung kan lebih fresh daripada air pahit. Air klorin tak? Itu satu. Yang kedua, kalau dia kata ada kebaikan daripada mandi air laga tu sebab hak gali laga tu adalah orang soleh. Laga Tok Syekh. Di sisi kita ada sunnah jawab tak ada masalah. Kita boleh ambil berkat dengan peninggalan orang soleh. Tapi kita yakin yang beri kebaikan tetap Allah juga. Kemudian tauhid asma wa sifat. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, belajar nama Allah, belajar sifat Allah. Tak ada masalah. Dah kita sifat 20 tu, belajar sifat Allah tu. Cuma atas nama tauhidul asma'i wa sifat, dia pergi pada bermain dengan ayat-ayat mutasyabihat, wa ari makna zahir dan dia pegang makna zahir itu walaupun bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Padahal dalam Quran katakan ayat muhkamat tu kunna umul kitab. Ayat muhkamat tu jadi induk pada Al-Quran. Ayat mutasyabihat mungkin berimbang juga. Tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat ni kecuali Allah. Jadi ada 5 minit ni. Saya nak cerita yang berlaku di Melaka. Saya kuliah di Melaka, mari satu orang jemaah, bukan kuliah pun, ceramah sepenuhnya Malaysia. Jadi ceramah biasa tak ada soalan lah, nama pun ceramah. Kuliah kita buka soalan. Tapi ada seorang tu dia insist, dia nak tanya juga. Jadi AJK tanya, Ustaz ada orang ni nak tanya juga. Nak tanya juga, tanya lah. Dia pun tanya, Ustaz, adakah saya tu jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Kan dalam Quran disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, summa stawa ilal 'arsy dan sebagainya. Jadi dia kata jadi kafir kalau dia menetapkan istiwa. Saya kata terbalik tuan. Kalau tuan menafikan istiwa tu boleh jadi kafir. Sebab tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Rupanya dalam kepala otak dia ingat hak mengaji sifat 20 ni tolak istiwa. Hak bagus hak kata istiwa tu berarti Allah berada atas arasy. Itu bagus. Sebab ia terima Quran. Kita ni Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20 ni tak bagus. Quran kata dia tolak. Bukan. Dia salah faham. Kedua-dua
Asy'ariyah Maturidiyah dan lawan pada Asy'ariyah Maturidiyah, kedua-duanya menerima istiwa. Tak ada yang tolak. Yang berlaku perbezaan adalah istiwa makna apa. Makna apa istiwa tu? Maka ahli sunnah wal jamaah, salaf dan khalaf memaknakan dengan sikap tanzih, menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sementara golongan yang satu lagi, dia memaknakan dengan tasbih. Jadi Allah tu macam makhluk juga, ada tempat. Arash tu kan makhluk. Allah wujud sebelum ada arash. Jadi Allah wujud tanpa arash tu confirm, qat'i. Tiba-tiba adakah oleh kerana lepas Allah cipta arash jadi Allah berubah pula? Dulu Allah wujud tak ada tempat. Bila Allah cipta tempat, Allah berubah jadi bertempat. Jadi tak mungkin. Berubah tu sifat makhluk. Jadi kita kena faham bab-bab ayat mutasyabihat ni, kita kena tanzih. Tanzih dengan jalan tahwid. Kebanyakan salah pilih waktu. Apa makna tahwid? Istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Apa makna? Wallahu a'lam. Yang layak dengan Allah pasti. Ataupun dengan jalan khalaf, menerima makna-makna yang tak bercanggah dengan akidah. Istawa ada lebih kurang 15 makna. Ada sebahagian tu masih boleh terima. Misalnya makna istawa qahara, menggagahi. Ataupun istaula, menguasai. Kalau kita kata Allah menggagahi dan menguasai arah, dari segi akidah salah tak? Betul. Jadi khalaf masih terima makna-makna macam itu. Adapun yang mengaku kononnya salafi, ikut salaf, tapi sebenarnya dia telah terjerumus pada tasbih. Dia kata istawa maknanya Allah bertempat atas arasy, tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Dia ingat selesai masalah, tak selesai. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita kata Allah juga lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah? Ada ke lupa yang layak dengan Allah? Ada. Ahli tafsir semua kata Allah tak peduli dan Allah azab mereka. Dan sebagai penutup, kita katakan bagi orang yang anti takwil, dia kata tak boleh takwil. Kita terangkan takwil itu adalah cara Allah. Awak nak ikut cara Allah ke nak ikut Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah tak nak takwil. Allah sendiri takwil. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, itu hari aku sakit, mudah mari ziarah aku pun. Boleh tak kita kata? Berdasarkan hadis ni, Allah sakit juga, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Ada ke sakit yang layak dengan Allah? Dalam hadis tu Allah sendiri takwil. Bila hamba tu tanya macam mana aku nak ziarah kamu sedangkan kamu Tuhan sekian alam, Allah jawab apa? Marida abdi fulan. Hamba aku si fulan tu sakit. Itu maksudnya kalau mu pergi ziarah dia, nescaya mu dapati aku berada di sisinya. Tak mau takwil. Mana Allah bukan atas arasy. Allah di rumah sakit. Jadi tak boleh. Ahli sunnah wal jamaah dia ambil pendekatan tanzih. Sama ada awak surah bulat-bulat, awak nak bincang istiwa mana apa, dia pasti makna itu layak dengan Allah, itu satu pendekatan. Atau kalau ada makna-makna yang layak dengan Allah, awak boleh terima makna itu. Macam menguasai arah dan sebagainya. Jadi sudah mulai dah pukul 9. Nak tutup tu buka, nak buka pada soalan. Saya ni lumayan jamak dah ni. Habis baliklah lalu. Kalau nak tutup, kita baca doa sikit. Ada soalan? Ada tak? Jangan dipendek lah. Ada soalan yang timbul? Ada? Tak ada saya, ada soalan? Jangan susah-susah. Kalau Soalan ni mudah saja. Pemakan sebab sekarang ditunjuk video. Ini ada orang kata ada ulama lah. Nama ulama. Dia kata boleh para suami menjima isteri melalui pintu belakang. Harus. Minta saja jawab. Soalan fiqh ni. Baik, menjima isteri melalui pintu belakang ni hukumnya adalah haram melalui dubur. Memang dalam Quran kata apa tu? Yang dikata harsul lakum tu. Waktu harsakum saya takut salah sebut ayat Quran. Waktu harsakum ya. Okey, saya tak baca takut salah sebut. Tapi maknanya isteri kamu tu adalah ibarat ladang bagi kamu. Jadi datangilah ladang kamu tu macam mana kamu nak. Jadi macam mana kamu nak tu masih lagi melalui lubang farash,
Yang ni lah alat kelamin yang depan tu lah yang rahim boleh beranak boleh apa tu. Tapi nak buat pesen mana terpulang lah. Macam-macam pesen boleh buat. Tapi lubang tu mesti lubang yang tu. Tak boleh petang-petang ladang kamu sebab tu bukan ladang. Dia tak tumbuh. Umur sirang banyak-banyak pun tak tumbuh situ. Hak tu tempat lain dengan musalah. Mana pula salah itu. Itu tempat keluar najis. Yang jadi ladang yang boleh tumbuh lahir anak ni yang satu lagi. Maka hukumnya haram. Tapi kalau orang lagi kata ada ulama kata boleh tu, wallahu alam kita tak tahu. Cuma ada nyakit zaman ni, orang suka dia ambil pendapat yang syaz. Mungkin dulu-dulu ada ulama yang berpendapat pelik-pelik. Ya. Dan pendapat yang syaz ni dia tidak diambil sebagai untuk kita cerita ke orang. Untuk kita tahu saja, oh dulu ada orang pegang itu punya. Contohnya adalah orang buat popular kalau tinggal semayang yang sengaja tak payah qada. Kalau tak sengaja kena qada. Mana kalau anak kita duduk asrama, dia semayang, dia balik semayang tengok kawan-kawan sebilik tak semayang. Dia tanya, "Berapa muda semayang?" "Aku tidur." "Kamu bangun qada." "Mu apa tak semayang?" "Aku malas." "Mu tak apa, mu tak payah qada." Jadi gitulah. Ini pendapat yang syaz. Ya, pendapat yang ditolak oleh mazhab yang empat. Jadi kita nak buat popular balik pandangan syaz ni membawa kerosakan pada agama lah. Memang orang berakhir lah. Tak, kalau mayang tak qada ni sedap lah. Tapi bercanggah dengan pegangan para ulama sebab alasan dia benda tak ada dalil pun. Adakah dalil yang siapa yang terlupa atau tidur hendaklah dia qada? Tu kalau lupa dan tidur. La ilaha illallah. Dan kalau mu lupa dan tidur wajib qada. Mu ngaji dah wajib qada. Bijak tak cara mu mikir. Ini namanya fahwal khitab. Mana sebutan yang lebih jelas. Contohnya tak? Ayat Quran kata wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kata pada mak ayah. Mak ayah kita tua dah. Kata pun jangan. Sebab mak ayah bila tua ia sensitif. Kata tu mungkin ia tak sembuh. Sebulan dia sakit hati lagi. So jangan kata dan jangan cakap kasar. Quran kata tak jangan terajang, jangan lepas. Tak ada. Kiranya boleh lah. Tak ada dalil tak boleh terajang mak ayah. Hanya kan jangan cakap kasar je. La ilaha illallah. Cakap kasar pun tak boleh, terajang boleh. Madahkan tak ada. Jadi ulama kita pandai dah dulu. Dia faham dah. Kalau tak sengaja pun wajib qada, maka sengaja mimbab aula. Cuma beza dia, tak sengaja tak ada dosa. Kalau sengaja berdosa. Kena taubat. Wallahu a'lam. Dia mak ke belakang tu tak boleh lah. Kita ngaji. Dakwah yang ngaji macam lain. Boleh ya setakat tu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.